segala jemaah salat subuh pada pagi ini. Dengan izin dan limpah kurnia Allah, kita diberikan kekuatan untuk sama-sama hadir di rumah Allah ini. Marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Tidak semua yang dapat bangun untuk menyempurnakan salat subuh pada awal waktu. Kita amat-amat bersyukur. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, di kesempatan ini saya ingin menarik perhatian. Hari itu bahasa Ustaz Zul Zaidi memberi kuliahnya di sini. Ada dia mengulas satu doa. Yang doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Muaz bin Jabal, sahabat Rasulullah. Rasulullah beritahu, wahai Muaz, kau bacalah doa ini di penghujung salat. Maknanya doa ini mustahak lah, penting. Dan itu hari Ustaz Zul Zaidi pun dah ulaskan, tapi sangat-sangat nak refresh balik semula, ya, dengan sangat menarik lah, ya. Sangat menarik. Dan biasa kita baca doa ini, tapi mungkin agaknya hari ini kita tadabbur sikit, kita cuba secara introspektif lihat ke dalam sedikit apa di sebalik doa yang paling ringkas ini, dan apa natijahnya, dan apa yang kita boleh ambil. Kita kupas sedikit, ya, daripada masa yang agak ruang yang ada ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu berbunyi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni, ya Allah, bantulah aku untuk berzikir. Mana ya Allah, Allahumma inni ala zikrika, wahai Allah, tolonglah aku. Menunjukkan kita ini seorang hamba yang tidak mempunyai kekuatan, kudrat dan iradat. Sifat Allah itu, kudrat iradat itu Allah pinjamkan kepada kita untuk kita guna pakai, untuk kita kembalikan kepada Allah sebagai hamba. Dalam perjalanan proses hidup kita membesar dengan kudrat dan iradat Allah ini, ada ketikanya kita cuai dan lalai. Maka saat ketika yang paling baik, yang cantik sebagai hamba untuk mengingati diri kita ini kepada Allah ialah waktu kita selepas salat, ataupun dalam salat pun boleh. Doa ini dibaca di sujud akhir, boleh kita baca, tak ada masalah, sebab dia bahasa Arab, tidak ada masalah. Ustaz Zul Zaidi itu pun dah beritahu begitu. Jadi kita tengok, ya Allah, bantulah aku. Kita minta tolong Allah, kita ni mengingati, berzikir. Zikir ni ada dua, satu umumiyah, satu lagi khususiyah. Yang khususiyah macam zikir yang kita bawa dalam afdal zikir, la ilaha illallah dan sebagainya. Tapi yang selain lagi begitu, selain daripada khusus yang begitu, umumiyahnya apa? Setiap perjalanan hidup kita mesti berniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pergi pasar kerana Allah, kita nak pergi bekerja kerana Allah, kita mencari rezeki kerana Allah. Di awal mulanya kita dah meletakkan Allah di hadapan. Dengan apa saja yang terjadi, maka kita kembalikan kepada Allah. Kita saja sebagai hamba, kita yang berusaha, Allah saja yang menentukan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kadang-kadang biasa kita sebut, tetapi dalam saat kecil kita sebut, kadang-kadang kita keluh kesah dan gelisah. Kenapa jadi begitu? Kerana rohnya tidak sampai ke dalam jiwa kita dan kalbu kita. Kerana kita tidak pasrahkan ilmu, tidak pasrah dengan amalan. Sekadar menyebut saja, semua orang boleh sebut, aku syukur alhamdulillah, itu sebutan saja, tapi fi'linya tidak ada, penghambaannya tidak ada. Untuk mengisi ruang kosong dalam jiwa kita itu, dalam roh itu tadi, ada syarat-syarat pengisiannya. Salatnya awal waktu, salatnya tak tinggal, salat yang wajib diiringi dengan salat yang sunat, yang sunat digandakan lagi, bermacam-macam salat kita selain pada 5 waktu itu, termasuklah salat dua, salat tahajud dan sebagainya. Inilah merupakan kekuatan atau strength jiwa dalaman kita yang menjadikan kita kental dan jiwa menghadapi tehnah dan tribulasi yang berada di hadapan. Ini doa ini sangat penting, supaya kita menjadi satu kekuatan apa saja yang mendatang, sebab Allah akan uji kita. Kita tidak kuat. Siapa yang kuat? Allah. Oleh itu kata Rasulullah SAW pada Muaz, kau baca doa ini, refleksi, gambaran, cerminnya kepada sahabat Nabi, sebenarnya kepada umat Nabi. Kita lah orangnya. Dan doa ini tidak mati di situ. Doa ini ada rohnya, hidup. Sifat doa hidup. Dan Nabi kata kali, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa syukrika. Naklah, ya Allah, bantulah aku berzikir dan mengingatimu dan mensyukuri segala nikmatmu. Subhanallah, tuan-tuan.
Nikmat Allah ni banyak pada kita, kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Fabi ayya ila rabbikuma tukaziban. Berapa kali Allah ulang, tuan-tuan? 31 kali. Kalau kita renung seorang-seorang duduk, tuan-tuan, 31 kali Allah ulang. Nikmat apa lagi yang kau nak persia-siakan? 30. Maknanya kita ni orang yang cuai dan lalai, diperingatkan. Sebab itu kita ni sentiasa diperingatkan, dipanggil datang. Sehari 5 kali dipanggil datang. Itulah 5 waktu semayang tu, dipanggil datang. Setiap waktu dipanggil datang. Bayangkan, tuan-tuan, apabila dipanggil tak datang, apa rupa agaknya? Kita senang lenang, tapi dipanggil tak datang. Allah panggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6 kali Allah panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2, 4. Di hujung azan tu ada lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar sebelum la ilaha illallah. 4 campur 2, 6 kali. Allah memanggil kita. Apa tandanya? Tanda Allah sayang kepada kita. Supaya kita syukuri nikmat yang Allah bagikan. Sebab Allah nak beri kita tempat. Tempat kita di syurga. Kamu masuk syurga, aku sediakan syurga. Kau buat dosa, kamu manusia biasa, hamba aku, engkau minta ampun. Selagi belum sampai di sakaratul maut, di kerongkong kita ni, selagi itu pintu taubat tu buka. Apa masalah? Kita dah di penghujung usia, dah senja. Mana lagi tempat kita nak pergi? Kita akan balik. Dan Allah nak panggil kita balik dengan tempat yang paling tenang, paling bahagia, paling aman, paling tenteram. Wajah berseri-seri. Allah kata, ya ayyatuhal nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, baliklah kamu pada aku, kata Allah. Kita akan balik. Tamsil ibrah senang sangat. Kita datang masjid, kita memang balik. Kita datang ke dunia, kita akan balik berjumpa Allah. Bila balik, mesti dibawa bekalan. Apa bekalan? Inilah yang kata tadi. Bersyukur tak kamu? Kau buat tak kerja? Kan aku dah bagi semua dah. Apa yang tak ada sekarang? Dulu masa kau bekerja pun tak ada masa, tak ada kelapangan. Sembahyang sunat pun tak sempat, sembahyang duha pun tak buat. Tapi sekarang apa lagi nak tunggu? Datang penuhi. Apa lagi nak datang? Datang ke rumah aku. Lihat apa yang ada di sana. Kita bila datang ke masjid, subhanallah, perjalanan kita diambil kira. Masuk masjid dengan doanya. Kemudian kita sembahyang sunatul masjid, iktikaf dalam masjid, sembahyang sunat, semua diambil kira. Kita akan rasai nikmat dan ketenangan jiwa itu bagi mereka yang mengimplementasikan dalam hidupnya, menterjemahkan berdasarkan doa tadi. Dan Allah sebut 31 kali, tuan-tuan, subhanallah. Ini bukan cerita mudah, 31 kali, tuan-tuan, Allah sebut. Ada juga ayat Al-Quran yang Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. 2 kali Allah. Setiap yang susah akan dapat kesenangan. Setiap yang susah akan mendapat kesenangan. Itu ringkasnya. Allah ulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Memang dalam proses hidup kita ni sunahnya memang susah. Bangun pagi senang ke? Susah. Kadang-kadang kita dah ambil dada tanpa sedar. Aku sihat, tak ada masalah, makan vitamin, ya. Dulu pun kau pergi kebun, balik rehat, kan. Tapi subuh nak tolak kain selimut yang tak sampai 1 kilo tu pun kita tak boleh tenang nak bangun. Untuk kita bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bangun malam memberitahu kepada Allah, aku syukur ya Allah. Bersyukur aku ya Allah kau beri kekuatan dan sihat. Tak terbangun kita. Terperangkap dalam kebun kita, terperangkap dengan harta benda kita, terperangkap dengan kereta kita, terperangkap dengan rumah kita, terperangkap dengan anak cucu kita, tanpa sedar. Na'udzubillah min zalik. Rugi kita, tuan-tuan, rugi. Amat rugi. Kita bila-bila akan pergi menemui Allah yang tidak ditentukan. Ini kemah tak ditentukan. Supaya kita jangan leka. Kalau kita dah tahu, bulan depan kita akan mati, kita akan bertukus lumus. Tapi kita tak tahu. Tuan-tuan tahu, pokok ni akan menghasilkan buah yang banyak. Kita beria-ia berbuah baja. Lepas 6 bulan dia akan berbuah banyak. Kita tahu. Tapi mati tak tahu.
Sebab itu dia berlumba-lumba mengamal. Kenapa? Allah nak bagi kamu peluang dan baik. Kamu ni sentiasa berhati-hati. Kematian tunggu, menunggu. Bila-bila masa mati. Saya ada saudara saya tuan, malam tadi, saya ada bangi. Dia telefon. Abang Long, apa dia? Tahu tak? Apa dia? Suami Nomi pergi ambil anak dia di Putrajaya, masuk nak sembahyang asar, jatuh dalam bilik air, mati. Subhanallah. Mati. 2 minggu sudah, jiran saya di Jempol, saya duduk suruh pada lalang duduk ke Jempol. Jiran saya tu, saya balik kampung, kemudian berjalanlah subuh tu pergi masjid, kemudian lalu kampung-kampung di Kampung Caca nama dia. Saya pun lalu lepas subuh tu bawa mak saya jalan, tengok saya nampak, "Ish, ramai pula orang sini, lama tak lalu kampung, apa hal ni pagi-pagi kereta banyak." Kemudian saya singgah sampai balik rumah saya di Juasir. Balik Juasir, dia balik Jempol, saya tanya. Orang kat kedai tanya, "Haji, tak mana?" Jalan-jalan, tahu tak? Apa? Haji Idris meninggal. Dia pergi mana ni? Dia pergi Jempol. Padahal saya nampak orang ni, bila meninggal baru dia pagi ni. Dia kata mati dalam tidur. Oh, Masya Allah. Saya pun terus pergi. Dalam pakai baju macam ni, pergi tu tengok. Saya pun beri salam. Saya kenal lah jiran baik dulu di kampung. Anak dia pun sama sekolah dengan saya pergi tengok. Assalamualaikum. Tuan-tuan tahu bagaimana meninggal dia? Ini kadang-kadang berita ni tuan-tuan kan. Ya. Kita nak tepat sahih berita tu pergi tengok. Saya pergi tengok, ya. Terus masuk ziarah jenazah dia. Saya kata jumpa isteri dia sendiri. Saya kata, Cik Esah macam mana meninggal Cik Esah? Dia ni, sabar, kita tenang. Dia selalu pergi surau. Pagi ni, hari Jumaat tuan-tuan, hari Jumaat ni, cerita hari Jumaat. Hari Jumaat meninggal ni. Dia hari ni tak nak pergi surau dah. Kabarnya badan tak bersedap lah. Semayang senyal lah. Suruh isteri dia, kau semayang lah dulu. Kau semayang lah dulu. Tu, tak apa, kau semayang dulu. Dan semayang dia. Isteri semayang lah. Lepas ibu dia semayang. Semayang. Sujudnya akhir. Langsung tak bangun-bangun. Masya Allah tuan-tuan. Tak bangun-bangun. Isteri dia pun heran tegak. Dah meninggal. Tuan-tuan subhanallah. Kan orang bayar kematian dicemburui macam-macam kan. Masya Allah pemberian dia tuan. Hari Jumaat. Subuh dalam solat. Dan hari itu lepas sembahyang Jumaat disalatkan di Masjid Jempol. Penuh masjid tuan-tuan. Orang-orang biasa. Orang biasa, bukan penceramah, bukan ustaz, bukan datuk tuan-tuan. Orang kampung biasa. Masya Allah, apalah amalan dia tuan-tuan sampai begitu sekali Allah bagi pada kita. Kita tak boleh action tuan-tuan. Bila 10 lapis kat sorban pun belum tentu lagi, kan? Tapi kalau tentu alhamdulillah lah, sorban yang tentu orang Allah alam. Kita minta yang terbaik tuan kan. Tapi saya kenal sangatlah dia ni, orang biasa. Tak ada apa-apa, orang biasa, orang kampung. Askar pencen. Kan? Saya jumpa anak dia. Anak dia Zakaria. Ya, apa amal dia ayah kau ni? Subhanallah, saya kata. Wali Allah. Tapi dia dah meninggal. Tak ada peluang lah kita. Kita tu hebat luar biasa. Doanya dimakbulkan Allah ni. Allah utuskan orang untuk menyemayang jenazah. Daripada bawah perangkat hari Jumaat datang ke masjid. Nampak tak tuan? Dia kata tak ada apa. Dia kata dia suka beri-beri duit kepada budak lah. Lagi apa lagi? Dia baca Quran. Saya pergi tengok rumah dia. Di dalam ramai orang datang. Subhanallah, ramainya orang tuan-tuannya. Ramai orang datang. Siapa yang menggerakkan manusia ni tuan? Yang menggerakkan manusia ini ialah Allah. Yang menggerak, menjentik mata hati. Yang menjentik sudut hati ini Allah. Kita dia kata, aku besok insyaAllah ramai orang sembahyang ni, aku orang terkenal. Belum tentu. Tantah tak ada orang. Na'udzubillah min zalik. Nampak tak tuan? Habis apa katnya? Inilah amalan-amalan yang mendekatkan taqarrub illallah dengan kita. Nikmat-nikmat Allah ini yang kita tidak lupa dan tidak lalai. Nikmat mata kita, nikmat telinga kita, nikmat kepala kita, nikmat akal kita, nikmat kaki kita, nikmat tangan. Semua nikmat ini tuan-tuan, subhanallah, tak terkira, tak terhitung kata Allah. Tapi kita tak guna pakai. Agaknya dalam satu hari sebelum tidur tu tuan-tuan, sebelum tidur malam, ada tak kita habiskan satu muka surat agak baca Quran? Ada tak? Allah alam. Kita hitung hisap diri kita. Muhasabah diri. Istiqamah. Ni bulan Rajab ni dah sampai. Tak lama Sya'ban, Ramadan. Kita baca doa, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta kita sampai ke bulan Ramadan yang penuh barakah itu. Kita kalau dah iltizam alhamdulillah. Kalau tak kita mula. Saya mengkaji saya dengan tuan-tuan. Istiqamah. Baca Quran ni bukan sekali hari ni 10 muka, besok 2 muka, besok tak baca, tak. Istiqamah. Konsisten. Allah suka walaupun sedikit. Konsisten kita baca Al-Quran. Antaranya macam sedekah.
Bukan soal banyak, soal memberi. Siap susun duit kita. Kalau tak banyak dapat, tak banyak, sikit. Umpamanya semayang 5 kali, pergi masjid 5 kali, sehari sekali datang RM1. Sehari RM5. Kita dah siap susun duit RM1 RM5. Tapi kalau boleh, lagi banyak. Kan? Ini dalam tabung haji RM320,000. Beri masjid RM1. Nak beli syurga Allah, agak-agak macam mana tuan? Kan? Malaikat pun tengok, tak padan betul dengan kau ni kan. Confuse malaikat. Macam mana ni kan? Dalil akli. Dalil tu ada dua. Satu akli, nakli. Akli dia akal. Pakai akal lah. Kan? Kadang-kadang katalah contoh kan. Kita istiharkan. Kita ni nampak di Palestin. Ya, kita tengok banyaklah penderitaan dan sebagainya. Kita tengok Allahu Akbar, kezaliman dan sebagainya kan. Kita sama-sama menyumbang. Kita tengok. Kita pun menyumbang kan. Kita beri duit. Kan? Masjid pun pungut duit. RM10 kita beri. Kan? Buka pos tadi ada RM10. Ada lagi duit serati tu sampai ratus ada pasal cucuk bank tadi. Bagi RM10 je. Keluarkan semua tu, kosongkan beg tu. Cabut, kosongkan. Pasal apa kosong? Balik rumah tanya dia rumah kan. Bang, tadi keluarkan duit ke ATM nak beli barang-barang dapur. Apa itu? Barang dapur mana? Habis duit tu tadi. Mana abang beri? Masjid tadi orang kebun Palestin. Duit keluar RM400. Habis abang beri kosong begnya. Lah kenapa nak abang beri sampai habis? Abang ni kurang akal ke apa? Nak bini kita tak faham. Kalau bini yang baik je nak. Berapa abang beri? Habis RM400. Niat beri sedekah tadi untuk arwah ayah, untuk arwah mak, untuk habis bagi kan. Eloklah bang. Tabung haji pun ada RM433,000 lagi. Tengok. Ayolah kan kita pergi tabung haji. Nampak tak? Bila kotak itu kosong, Allah akan belum pergi tabung haji lagi, belum melangkah lagi, Allah dah hantar. Pergi telefon. Ji, haji mana macam? Ada 18 orang nak pergi ke Balkan, boleh tak? Seorang untung 18,000 dapat. Tuan-tuan tak nak ikut. Apa dalam muka? Allah hantar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah. Kau serah urusan hidup kau kepada aku, rezeki engkau tak terfikir dan otak engkau akan sampai. Yang duit kau bagi tadi RM400 tadi di masjid, dalam masjid kau bagi, bukan cicir di padang. Bukan kau beli kereta mainan remote control cucu kau, bukan. Di masjid kau bagi. Allah ganti balik. Kita pun berkapitlah kitab pengajar. Ustaz ngajar. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Ustaz ngajar. Naklah kena berderma. Kalau kita bagi derma ni satu macam Allah, kerja infak kerja Allah itu seperti menanam sebiji benih. Daripada sebiji benih itu 7 jumlah tangkai. Daripada 7 tangkai itu ada 1 biji. Banyak dapat kan? Wah, kita pun angguk ya. Kau dakut bukan main. RM1 sokah. Sampai tak ilmu? Semua tak sampai. Tidak ada kesan. Rugi serugi-ruginya. Keluarkan. Habis. Balik. Isteri yang baik. Alhamdulillah bang. Tu RM400,000 ada lagi. Jom kita pergi. Tabung haji akan beli barang. Kat Medan. Yalah. Belum start kereta orang dah telefon. 10 orang pergi Balkan ji. Okey. Saya dah bank in duit pada bulan 500 orang. 10 kali. 10 kali. 6,000 dah masuk. Ini contoh lah tuan ya. Contoh. Kadang-kadang contoh mungkin betul. Tidak mustahil. Itu janji Allah. Rezeki 4 perkara yang tak tahu dalam hidup ini. Nabi kata. Pertama, jodoh pertemuan. Saya dulu kenal dengan India, nikah dengan jauh. Tahu. Kan? Nikah dengan jauh. Jodoh pertemuan. Yang kedua, tanah perkuburan. Mati kita tak tahu. Bila kubur tempat mati tak tahu. Yang ketiga, tarikh mati. Kalau tahu tarikh mati, pono masjid ni. Pono masjid datang, saya mati minggu depan ke? Saya 3 hari lagi. Ui, padankan tasbih. Yang keempat, apa yang tak tahu? Yang tak tahu ialah rezeki ni bukan duit tuan-tuan. Rezeki datang ke masjid rezeki. Kita jumpa kawan-kawan kita di pertemuan Allah, kawan-kawan yang baik, itu rezeki. Kita berjalan, orang lain dah aksiden depan kita, diselamatkan Allah. Tak macam mana terlanggar pula kucing nak. Rupakan depan dari kalau kita depan dah berlanggar dah. Contoh, na'udzubillah. Rezeki. Banyak rezeki yang kita makan sedap rezeki. Saya jumpa orang tuan-tuan dengan Allah, saya bawa jemaah selalu. Terapi Kementerian Keluar Negara. Saya makan, Datuk makan Datuk. Ya, saya tak puji. Makanlah. Saya ada nasi saya khas. Wah, nasi khas pula apa. Saya pun tengok bau guni tu, bau guni masam. Nasi itu warna coklat. Itulah makannya. Saya lain macam ya. Dia bau sikit lah, tapi saya dah biasa, macam biasa, macam wangi nampak kan. Dia pun sadar nasi itu busuk.
Bukan nasi busuk, boreh tu jenis itu tau. Dia coklat lah boreh tu. Kan? Dia pun makan lah. Datuk, nampak? Datuk duit banyak, makan. Nasi tu makan. Kita tak. Semua dapat makan kan? Mujur lalu melintang patah. Kelapung datang. Inti mandi datang. Kan? Kuih kuci datang. Pergi masjid, orang ambil satu boreh, kita ambil 3. Punya tamak, bukan makan pun. Pasal apa? Hati tadi tu. Tak terdidik jiwa mereka itu. Dengan sikap apa? Qana'ah. Cukup, tidak terdidik. Masjid, orang pisang ambil 1, 3. Orang kocet apa? Semayang apa jatuh pisang. Toroleh pisang. Tak sampai kan. Barang tak senonoh. Saya pernah jumpa tuan kan. Ayo, subhanallah sebagian. Labai. Kau bila mengaji kau depan sekali. Pisang 3 kau ambil jatuh pada muka. Pisang orang punya. Boleh sedekah. Makanlah. Dah makan jangan ambil orang kocet. Kan? Bagi orang lain. 3. Kadang-kadang sampai tuan. Pakai motor dokek ambil pisang. Seraut. Masuk tutup mungkin. Tak sampai ilmu yang kita belajar. Tak sampai. Kita hipokrit. Campak dengan kepiah tu. Gerak menengok. Ambil 2, 1 makan dah. Alhamdulillah syukur aku makan ya Allah. Ni sapu buat balik rumah. 3 hari tak makan tu busuk pisang. Besar tak? Besar. Kan? So tanya. Kau mari pergi masjid. Ada tak ambil pisang mulut dah? Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu kita baca dalam surah Yasin. Hari ni aku kunci mulut kau. Yang bercakap tangan dan kaki. Tangan kata, ya tangannya ambil. Masa ambil tu hari, memang tamak lah kata tangannya. Kita kaki, saya pun lah berlari buat kek motor. Kita tangan, saya suruhkan bawang tudung. Buat balik. Kan? Ada 10 biji pisang tu. Tapi yang makan 2 je. Kek masjid. Lebih tu, beri kek burung. Siapa suruh beri burung makan? Tak? Itu untuk orang sedekah. Kita kena ubah ni. Tanpa sedar, perbuatan tingkah laku. Your behavior, tingkah laku tanpa unconscious behavior, tingkah laku tanpa sedar ni sangat memalukan di depan malaikat dan Allah. Kawan lain tak nampak dia nyuruh. Dia tak tahu malaikat kiri kanan tengok filem tu kan. Sok kena lagi tengok lah. Ya tak iyo lah pisang tak boleh dah. Tak boleh nak patah ke belakang lah. Kan? Kita dah bagi oleh Allah nikmat makan sadaf, alhamdulillah. Cukuplah 1, tak cukup ambil 2. Tak ambil ampai-ampai tapi duduk situ jangan bawa pisang pulang motor. Kan? Kecuali memang pisang memang untuk bawa balik. Ni tak. Pisang ramai. Kan? Kebun pisang makin banyak. Tapi hak orang tu sapu. Biar tawang hati apa. Gambung beluk si perut. Terlampau banyak makan pisang punya darah apa ni punya gula pun naik. Apa kau nak tu kalau tinggi gula kau macam mana tinggi nah. Makan pisang ni tu. Lah motor ada ni ibu. Sapu suruh makan pisang. Buta orang tua ni nampak tak? Dah marah kawan. Bodoh. Baik kan? Dia tak tahu. Tanpa sedar kita itu terperangkap dalam jahilnya kita kerana ilmu yang kita belajari tidak ada rohnya. Masya Allah, na'udzubillah. Ya? Kemudian Rasulullah beritahu kepada Muaz di hujung itu doa itu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia kata, ya Allah bantulah aku berzikir mengatasmu, mensyukuri segala nikmatmu serta lebih ibadah kepadamu. Mana kita dipermudahkan Allah beribadah. Beribadah apa? Menyerah diri. Segala perbuatan kita itu kita kerjakan untuk Allah SWT. Dan Allah tu tak terlepas dalam ingatan kita. Kita nak pergi berjalan, nengok anak di asrama kerana Allah. Kita pergi berjalan, ada jadual semayang kita dah siap dah dalam kepala kita. Dengan jamak ke, Imam Qasar ke, di mana kita nak semayang. Mana kita musafir ke mana? Kita musafir ke Ipoh, pergi semayang. Dekat hotel, masjid. Besok subuh, aku tidak akan semayang di hotel. Aku cari di mana. Senanglah sekarang yang tadi jadi. Kalau dengan izah Allah, tekan itu, kat wis tu. Mana masjid? Dia tunjuk tu masjid. Yang ini 2 km, Masjid Shah Alam. Yang ini masjid. Oh, dekat sekarang. Masjid. Tunjuk situ, masjid. Subhanallah. Kita pun tekan wis. Besok pergi masjid. Subhanallah, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kita minta kepada Allah. Semua ini kena minta. Dia bukan boleh datang sendiri ya. Kena minta. Allah suruh minta. Dan bila minta, makbul tak? Memang aku makbulkan, kata Allah. Allah beri jaminan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta, pasti aku akan perkenankan. Bila perkenan, itu bukan urusan kamu. Urusan aku, kata Allah. Jangan tanya. Buat kerja kamu. Kerja aku, jangan kau tanya. Aku akan bagi. Tak dapat di dunia, di akhirat. Bagi, memang bagi. Nak bagi sekarang, rupanya kita tak layak. Tak bayar bagi duit berjuta-juta. Nanti kau lupa tak datang masjid.
Kau asyik naik kereta terbang, kejap pergi ke London, kejap pergi England. Kau sakau sana sakau, tak payah, tak layak. Kau cukuplah apa yang ada ni. Tapi kau boleh makan. Boleh makan, semua makan. Musim buah, semua buah kau boleh makan. Kenduri, semua makanan kau boleh makan. Masjid, mana-mana kau boleh pergi. Walaupun motor kau dalam bersignal dah pecah sebelah, kau boleh pergi. Tapi kalau kau kaya besok, kau naik Porsche datang, kau tak datang masjid dah. Kan? Kau akan naik masjid, kau tak datang dah. Kau sombong nanti. Kau orang seorang yang ayat kereta besar, orang lain tak ada. Kau melintas bukan main lagi. Kau tekan 150, potong orang bukan main sombong. Allah tak bagi, kau belum layak. Kau belum layak lagi. Kau pakailah Proton Saga ni. Ya? Dia budak sekarang pakailah kereta cap ayam tu kau pakai dulu. Tak percaya. Pakailah Honda Cup 4 kali sepak baru hidup. Bawa pergi masjid. Kan? Tapi kau boleh senang besok. Kita apa? Takut nanti engkau terlupa. Kita sangat tengok sekarang kan. Dulu dia datang ke masjid apa semua hebat. Bila bagi rezeki dia tunjuk. Ini duit aku banyak, ini duit ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang Allah bagi dia kata apa? Saya tak semayang pun biasa. Aku kenyang. Aku dapat makan duit banyak. Kau semayang pun dapat. Yang itu Allah kira istidraj. Na'udzubillah tuan-tuan. Kita minta tolong pada Allah. Jangan kau jadikan aku ni Allah orang yang lupa, orang yang lalai. Matikan aku ya Allah dan kalimahmu la ilaha illallah. Aku mohon perlindungan ya Allah, matiku nanti ya Allah dalam keadaan, jangan kau jadikan mati dalam keadaan hina dina ya Allah. Bila orang ramai menyembayangkan jenazahku ya Allah. Bila aku masuk kubur ya Allah, aku minta ya Allah dalam kubur nanti ya Allah. Jauhkan aku dari fitnah kubur ya Allah. Aku tak pandai ya Allah. Baca Al-Quran tak pandai ya Allah. Aku baca banyak salah ya Allah. Tapi aku belajar ya Allah. Orang ketahukan aku, tak apa ya Allah. Tapi jangan kau ketahukan aku ya Allah. Tak. Ramai kadang-kadang saya belajar Quran. Belajar ngaji dan ada ramai. Tengok berkepiah, bukan main cantik lagi kan. Rupa baca Yasin tu pun dia tak baca. Main gamit mulut je. Saya tengok, abang ngaji tu hari, saya tengok baca Yasin. Saya gamit mulut saja. Lah abang. Lepas tu dia baca tuan. Baca. Lama dia dapat. Saya ada kawan tuan-tuan. Kawan sini tuan kan. Duduk Kuala Lumpur sama belajar. Pakai seluar pendek. Semayang tak reti. Semayang tak reti. Jahil murakab kata orang. Jahil murakab. Semayang tak apa tak. Poso-poso. Semayang tak. Dia belajar satu tampek. Belajar Quran. Kan, belajar. Kalau macam ni pergi balik lah. Kalau siapa baca merangkap. Hari ini tuan-tuan Allah izinkan dia. Saya nak belajar ke dia. Dia dapat tauliah mufti. Pakai tajwid tuan-tuan. Pakai tajwid. Bahasa Arab. Orang yang mengatakan dia tu kan, panggil dia balik suruh ajar dia. Nampak tak? Dunia tu lah. Kan? Pasal apa? Ada Allah bagi dia. Luar biasa. Ayat Quran baca ni semua tu. Dalam kepala dia. Tifat, ikhlas tu idamat Allah ni bila runah. Kita dalam terkejap bila nyabut pun pelet lah kita. Dia dulu tak sembahyang subhanallah tuan-tuan. Isnin Khamis puasa kan. Pernah kau nak komplain. Saya kata kau jangan ambil balas orang komplain. Ini sebab lah kau berjaya. Saya kata iyalah, saya panggil dia Dul. Yang ambil foto. Tuan-tuan pun kenal, hidup lagi dia. Baru dia dapat surat tauliah. Tauliah Datuk Mufti bagi tauliah tau. Bukan kota kampung. Tua kampung bagi tauliah dengan Datuk Mufti. Dia temuluga. Tunjuk ni tauliah aku. Nampak? Dudukkan saya dulu sebilik. Saya suruh dia belajar. Masa dia tak belajar. Kau belajar Dul. Masa tahun 80-an tu. Hari ini dia pun belajar. Dan pakar tajwid. Boleh mengajar. Subhanallah. Tuan-tuan, rupanya ada keupayaan. Manjada wajada mantalaba jalaba. Siapa yang berusaha dia yang dapat. Hari ini tuan-tuan, kita tanam azam diri saya dan diri tuan-tuan. Walaupun orang cerca kita tak pandai mengaji, kau ni apalah. Terima kasih. Jangan kita marah. Ya? Kau memang ambil pisang salah dahsyat betul. Kau dah ada tua kampung. Kau ambil pisang 3, ampek lah motor lagi kan. Ayolah minta maaf lah. Pulangkan balik. Padan muka. Memang saya salah. Biar ada kita malu depan manusia. Jangan malu depan Allah. Memang kita malu. Iyalah saya tak sadar. Balik rumah je. Kita balik dengan Allah. Sembahyang tahajud malam menangis. Malu aku ya Allah. Aku ada akal otak ya Allah. Aku ada kampung ya Allah. Pencen ku sapu ya Allah. Tapi aku ambil pisang lebih ya Allah. Itu pun yang akan memadamkan api neraka Allah. Kita belajar. Bila kita minta berdosa pada Allah, kita meniti air mata. Dek pisang tak boleh meniti air mata. Yang lain banyak cerita tak meniti air mata kita dah. Yang itu tadi. Pasal kita malu. Kan? Duduk asal depan, nampak terkusik golek pisang 3, macam mana nak suruh pisang tadi nak pas korang tak ada kita kan bangun balik pergi hantar duduk asal belakang padan muka jangan buat lagi cikgu ya kalau sudah-sudahlah cikgu tak buat dah bukit-bukit tadi tanpa sedar banyak paili kita yang kita tidak sedari
yang dicacah merupakan yang macam, inilah guna kita datang kuliah. Dengar, kita amalkan. Kita dengar, oh banyak betul lah. Syukur nikmat Allah. Oh banyak aku tak syukur lah. Engkau mesti sembahyang tahajud. Oh aku tak sembahyang tahajud lah. Engkau mesti sembahyang duha. Oh aku tak sembahyang duha lah. Dengar, oh ini yang ustaz khabar. Kan? Ini yang dia buat. Bila datang daripada orang yang mengamalkan, ada rohnya, dia tersentuh di hati. Tersentuh di hati, tuan-tuan. Jadi kesimpulan tuan, marilah sama-sama kita amalkan doa yang Muaz bin Jabal yang diajar oleh Rasulullah dan Ustaz Zulzaidi itu pun ulas. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau seorang, kalau ramai Allah ma'ina. Kalau tak tahu pun bacalah hal ini. Allah tahu. Kadang-kadang kita tak tahu makna aja. Ini untuk ramai, untuk seorang. Sapu, tak ada masalah. Yang masalah tak berbuat ni, tak berbuat. Ya? Jadi tuan-tuan mengingatkan diri yang bercakap ni tadi, kan? Bidan terjun, bidan macam ni tu, bila terjun, orang tengah mengandung, nak beranak, bidan datang. Kalau tak beranak mati, anak hidup terus. Kalau tuan-tuan macam mana? Dengar, kalau tak dapat maklumat, dapat malang sajalah, janggut misai saja. Lain tak dapat apa. Kan? Apa pun tuan-tuan, jangan lupa terapi kembali ilmu 5 bulan ni sampai 9, pergi ke Bukit Tinggi Sumatera Barat, 60 orang. Yang lain tuan-tuan nanti saya hantarkan. Pergi mana? Ke Balkan, ke Turki. Duit ada, simpan buat apa tuan-tuan? Kul siru fil ard. Jalanlah kamu di muka bumi aku ni, tengok apa yang ada. Ni kan simpan, tengok. Esok pagi mati. Habis duit tu ambil robot anak. Kan? Tanya, Ji lepas di mana? Saya nak pergi ke Korea. Pergi tengok Korea. Macam mana rupa? Ji lepas di mana? Saya nak pergi Palestin. Palestin saya balik tu 5 bulan, 7 bulan dia berperang. Jadi tahun ni kita tak pergi dah. Perdana Bisma Putra tak pernah kan? Pergi mana Ji? Kashmir. Bulan 5 dah penuh. Bulan 9 besok ada trip kedua. Kan? Isilah. Ini kan pandang pencen. Oh, dah masuk pencen 3,000. Campur tabung haji 48,000. Dah 52. Ini aja. Oh, jual tanah itu dari 120,000, 180,000. Yam banyak duit kita yam. Ya ke? 186,000. Mana tanya bang? Tanah tu laku. Ya alhamdulillah. Pandang. Lusa masuk hospital. Air keluar tu masuk mati. Anak bawa rabut duit ni. Haji Nur ajak pergi Kashmir, tak nak rugilah. Pergi Kashmir tu panjang umur kan, pasal doa ramai. Doa musafir makbul. Ulang kali dia betul musafir. Tak ada, tak bukan musafir. Kan? Nampak macam lucu tu, betul. Kan? Pergi ramai-ramai. Haji dapat untung banyak. Pakai Mercedes. Badan muka. Tuan-tuan pakai botol lakap. Allahualam tuan. Sambil-sambil celoteh, sambil santai-santai tuan-tuan ya. Orang yang kekurangan seperti saya ni ya. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Sekadar apa yang saya dapat colek-colek itu ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa pagi ini, mohon pada Allah supaya kita ini dalam rahmatnya dan disudahkan hidup riwayat kita ini dengan husnul khatimah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon ya Allah, menadah kedua tangan ini ya Allah. Jari jemari kami penuh dengan dosa ya Allah, penuh dengan kelalaian ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang kami sedari maupun dosa yang kami tidak sedari. Dosa yang lalu, dosa sekarang maupun dosa akan datang. Duhai Allah, ampunkan ya Allah di atas Engkau sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kau ampunkan Allah. Sebelum sampainya nyawa kami di halkum kami, Engkau ampunkan dosa kami ya Allah. Peliharalah iman kami, peliharalah ilmu kami, peliharalah amalan kami ya Allah. Peliharalah rezeki kami ya Allah. Jadikanlah kami ini istiqamah datang ke rumahmu ya Allah. Di mana kami saja berada, kami akan ke masjid ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berkatlah ilmu yang kami perolehi. Jadilah kaki kami ini, tangan kami ini ya Allah, dan tubuh anggota badan kami ya Allah sentiasa taat kepadamu dan menempati waktu dan masa awal waktu untuk menyempurnakan ibadat salat. Seterusnya ringan dan mudahkanlah kami untuk bertahajud ya Allah. Di malam-malam dingin ialah kami ingin bangun ya Allah, bercakap berbisik denganmu ya Allah. Mohon keampunan maghfirah ya Allah. Apabila lalu hidup ini berjiran dengan kematian kami nanti doa ya Allah. Berilah apa kiranya Allah dengan kalimah yang kami sebut la ilaha illallah. Dan kami bermohon kepadamu duhai Allah, apabila masuk kami ke dalam kubur nanti ya Allah, jauhkanlah kami daripada fitnah kubur ya Allah. Jadikanlah kubur kami ya Allah telah menderang dengan surah Al-Mulk yang kami amalkan setiap waktu sebelum tidur kami baca duhai Allah. Ayat-ayat Al-Quran yang kami baca jadilah dianya sebagai pembela kami di dalam kubur dan juga di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepada Engkau, jadilah kubur kami taman-taman syurga duhai Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah, janganlah Kau jadikan kami orang yang rugi ya Allah. Apabila Kau bangkitkan kami di mahsyar nanti duhai Allah, dapatlah kami minum daripada telaga Nabi ya Allah, yang tidak akan menghilangkan segala kehausan dahaga di padang mahsyar nanti ya Allah. Kurniakanlah kami kepada syiar Rasulullah kepada kami duhai Allah.
Dan dapatlah kami suratan amal kami ini ya Allah, yang banyak kurang ini ya Allah, suratan amal di tangan kanan ya Allah. Dan meniti siratul mustaqimmu seperti kilat ya Allah. Kami mohon padamu duhai Allah, untuk masuk syurga jannatul firdausmu ya Allah. Kami tahu kami tidak layak ya Allah, kami banyak kekurangan ya Allah, kami jahil ya Allah, tetapi kami mohon dengan rahmatmu dapat kami masuk syurgamu jannatul firdaus ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikri wa qalban maf'am bisyukri wa badanan haynan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka afiyatan min kulli baliyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.